hak kata 13, cukup dah. Di sisi hak kata 13-nya ringan. Maknanya nisbah kita tu ringan. Kerana 13 saja. Adapun nisbah nak maknanya selesa, kena maknanya kita belajar 20. Hak tu nisbah selesa. Adapun nisbah ringan, bagi kita 13 lah. 13 tu nisbah ringan, 20 tu nisbah selesa. Sebagaimana orang bagi tahu kepada kita, maknanya nak pergi Mekah tu kira-kira kena bawa belanja 13,000. Orang pesan pada kita. Lalu tu kita cukup dah. Cukup dah di kitanya. Dalam banknya ada 13,000. Maka cukup, ringan dah. Di kita telah cukup dah. Tapi untuk keselesaan, takut-takutnya pergi Mekah, begian-begian terjadi benda hak kita tak tahu, maka bawa lebih daripada tu. Ada 20,000 dalam bank, hak tu lebih selesa. Ada lebih tu lebih selesa berbanding dengan orang yang mempunyai 13,000 saja. Tapi cukup dah. Nak pergi Mekah tu dengan 13,000, tapi nak selesa kena ada 20, baru sedar nak beli dan sebagainya. Ni pun sama. Nak selesa, maknanya belajar 20 ikut qaul yang masyhur. Tapi nisbah ringan, cukup dah. Dengan bahawa kita mengaji, maknanya kita i'tiqad betul-betul, sebagaimana hak kita mengaji dulu 13 sifat. Cukup dah tu. Atas jalan huraian satu-satu. Adapun atas jalan ijmal, adapun atas jalan maknanya umum, tiap-tiap sifat yang menunjuk di atas sempurna, tu semua ialah sifat Allah. Tu atas jalan ijmal, atas jalan umum, atas jalan meratai, atas jalan maknanya luas. Maknanya kena i'tiqad tiap-tiap sifat, asalkan sifat tu menunjuk atas kesempurnaan, maka semua sekali ialah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna ialah sifat Allah. Tu atas jalan ijmal. Adapun sekarang ni hak atas jalan tafsil, atas jalan hurai satu-satu, atas jalan nak maknanya kupas kupas satu-satu. Maka hak ni khilaf. Pandangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari 13, pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ialah 20. Mana kuat dua-dua ni? Kuat pandangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, yang ialah kita tahu tadi tu hanya 13 sahaja atas jalan hurai satu-satu. Itu pandangan yang kuat. Adapun 20 pandangan yang dhaif, tetapi ianya masyhur dan diikuti oleh maknanya Imam Sanusi dan juga Imam Al-Haramain dan juga Imam Qadi. Ni dia nak bagi tahu kepada kita ni atas jalanan hak 20 ni. Maka atas jalan 20 ni ada 7 lagi lah maknanya. Dan yang 7 ini, 7 ni hak bilang atas kata 20 ni, iaitulah menjalani oleh Imam Qadi dan juga Imam Al-Haramain dan juga Imam Sanusi dalam kitab dia, maknanya Matan Ummul Barahin. Yang pendapat ni ialah pendapat daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan yang 7 ini, hak 7 ni ialah kaunuhu ta'ala qadiran. Sifat yang ke-14-nya iaitulah kaunuhu ta'ala qadiran. Apa tu kaunuhu ta'ala qadiran? Terjemahnya, artinya, yakni terjemahannya, keadaan Allah Ta'ala tu. Kaunuhu, kaun ialah keadaan, hu kembali kepada Allah.
kaunuhu ta'ala, keadaan Allah Ta'ala qadiran, yang kuasa. Ni ialah sifat yang ke-14 nisbah pada kita nak bilang lah. Nisbah pada kita nak bilang ni sifat yang ke-14. Kaunuhu ta'ala qadiran, dia panggil apa ni? Sifat maknawiyah nama dia. Sifat yang pertama kita mengaji dulu wujud, namanya sifat nafsiyah. Adapun lepas daripada tu hak kita belajar kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bin nafsi, wahdaniyah. 5 ni dia panggil sifat salbiyah. Kemudian kita belajar lagi pula qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama', basar, kalam. 7 ni nama dia sifat ma'ani. Kemudian masuk pada malam ni kaunuhu qadiran, hinggalah kaunuhu mutakalliman. Nama berapa hak ni? Apa nama dia? Istilah kategori dia. Namanya maknanya sifat maknawiyah nama dia. Sifat maknawiyah, wujud, nafsiyah, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala bin nafsih, wahdaniyah, sifat salbiyah, qudrat hingga kalam ialah sifat ma'ani, kaunuhu ta'ala qadiran hingga kaunuhu ta'ala mutakalliman namanya sifat maknawiyah. Ni 7 ni dia panggil sifat maknawiyah. Maka dah sifat maknawiyah, hak mana sifat maknawiyah tu? Sifat maknawiyah ni hak mana satu? Kaunuhu ta'ala qadiran, hak mana satu? Maknanya hak kita lafazkan tadi, kaunuhu ta'ala qadiran. 3 patah tu, 3 kalimah tu. Mana hak maknawiyah? Hak maknawiyahnya ialah kaun tu, kaf, waw, nun. Hak tu hak maknawiyah tu. Adapun qadiran, hak tu kena kepada zat. Kaun tu, kaf, waw, nun, itulah maknawiyah. Itulah sifat maknawiyah. Adapun lepas daripada kaf, waw, nun, kaun, hu ta'ala tu ialah Allah Ta'ala. Hak tu kena kepada zat. Allah Ta'ala tu lah nama bagi zat. Qadiran, yang kuasa. Yang kuasa tu ialah zat juga. Zat kena kepada zat. Zat Allah tu, zat Allah yang kuasa, tu panggil qadiran. Sifat maknawiyahnya ialah kaun tu. Kaun tu, kaunuhu ta'ala qadiran, kaun itulah dinamakan sifat maknawiyah. Kaun tu, kaf, waw, nun ialah sifat maknawiyah. Cuba kita lihat pada angka 1 di atas sana. Kalau kitab Rumi mungkin boleh jadi di bawah. Angka 1 tu nota kaki dia lah. Qauluhu kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa ni. Dia nak bagi tahu kita hak mana sifat. Ketahui olehmu ya talibal ilmi, bahawasanya yang dibilangkan sifat tu pada qaul ini, bukan pada pula ini tu. Silap kita tu, pada qaul ini, pada perkataan ini. Kena ada titik 2, bukan 1 titik 2 titik. Ketahui olehmu bahawasa yang dibilangkan sifat pada qaul ini, yakni pada qaul hak masyhur ni, hak kata 20 sifat ni. Pada qaul ni, hak kata sifat-sifat ni, iaitu sifat ni. Pada qaul 20 ni hak bilang kaunuhu ta'ala qadiran ni, iaitulah kaunuhu qadiran, yakni kaunuhu qadiran, iaitulah kaunuhu qadiran, bukan dibilangkan sifat tu qadirun. Hak bilang 20 sifat ni, hak kata sifat maknawiyah,
iaitulah kaun. Kaun tu ialah sifat. Bukan dibilangkan sifat tu qadirun. Bukan hak tu. Bukan qadirun tu. Qadirun terjemahnya yang kuasa. Kalau lagi akan datang kaunuhu ta'ala muridan. Muridan tu yang menghendaki. Kaunuhu ta'ala aliman. Aliman tu yang mengetahui. Kaunuhu ta'ala hayyan. Hayyan tu yang hidup. Kaunuhu ta'ala sami'an. Sami'an tu yang mendengar. Kaunuhu ta'ala basiran. Basiran tu yang melihat. Kaunuhu ta'ala mutakalliman. Mutakalliman tu yang berkata-kata. Yang berkata-kata, yang mendengar, yang melihat, yang menghendaki, yang mengetahui, yang maknanya yang kuasa. Hak tu kena kepada zat Allah. Yang kuasa tu kena kepada zat Allah yang bersifat dengan kudrat. Manakala dia bersifat dengan kudrat, dia tu yang kuasa. Itulah nama dia qadiran. Qadiran tu kena pada siapa? Kena kepada zat Allah. Tuju pada zat Allah yang bersifat dengan sifat kudrat. Namanya zat Allah yang kuasa. Sifat yang kita kata muridan, yang menghendaki. Zat Allah yang bersifat dengan sifat iradah. Manakala Allah bersifat dengan sifat iradah, zat Allah yang menghendaki. Muridan tu kena kepada zat Allah yang bersifat dengan sifat iradah. Yang mengetahui tu kena kepada zat Allah yang mengetahui, yang bersifat dengan sifat ilmu. Yang hidup tu kena kepada zat Allah. Yang hidup tu kena pada zat Allah yang bersifat dengan sifat hayat. Tu yang hidup, yang mengetahui, yang menghendaki, yang kuasa. Hak tu kena kepada zat. Adapun hak sifatnya kaun tu. Kaun tu ialah sifat. Yang kita terjemahnya keadaan. Itulah namanya maknawiyah. Takut kita salah faham. Oh, qadiran, muridan, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Hak kita hafal. Hak ni sifat maknawiyah. Hak tu bukan sifat. Hayyan, mutakalliman, basiran. Hak tu bukan sifat. Hak tu kena kepada zat Allah yang bersifat dengan sifat-sifat apa? Kalau aliman, zat Allah yang bersifat dengan sifat ilmu. Kalau kata hayyan, zat Allah yang bersifat dengan sifat hidup. Apa ni yang bersifat dengan sifat penghidup, namanya hayyan, yang hidup. Tu hayyan. Hak belakang-belakang, hujung-hujung tu ialah kena kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Hak sifat kita nak belajar sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni ialah kaun tu. Kaun tu, kaf waw nun tu, kaun tu. Tu dia terjemah dengan keadaan. Itulah namanya sifat maknawiyah. Adapun hu ta'ala tu kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ialah Allah lah, zat Allah lah. Hak sifatnya kaun tu. Kaun tu ialah sifat. Maka hanyalah, atas lagi ni, nota kaki dia tu. Maka hanyalah, yakni hanyalah qadirun saja. Tambah gitu. Maka hanyalah, yakni hanyalah qadirun sahaja tu, dengan ketiadaan kaunuhu. Dengan tidak ada kaun tu. Hak tu bukan sifat. Hak tu bukan sifat. Hak kata qadirun saja bukan sifat tu. Kalau sifat-sifat yang lain pula, hayyan saja tanpa ada kaunuhu bukan sifat. Mutakalliman saja tanpa ada kaunuhu, tanpa ada kaun bukan sifat. Basiran saja tanpa ada kaun, hak tu bukan sifat. Sifat-sifat ni kena kepada kaun tu. Hak dalam bahasa Arab terjemahnya keadaan. Itulah namanya sifat maknawiyah. Kerana apa qadirun bukan sifat? Kerana qadirun itu yang kita terjemah yang kuasa tu. Kaunuhu ta'ala qadiran. Qadiran tu. Qadirun tu apa? Qadirun ni bukan sifat kerana apa?
Kerana qadirun itu, yang kuasa itu, ialah kena kepada zat. Qadirun itu ialah kena kepada zat. Kena pada zat. Zat mana? Zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Tu qadirun. Qadirun ni yang kuasa, kena tujunya kepada zat. Zat mana? Zat Allah lah. Zat Allah mana? Yang bersifat dengan sifat kudrat. Dah Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, zat Allah tu namanya qadirun. Tu yang kuasa. Bukannya ia qadirun tu ialah sifat. Qadirun tu bukan sifat, maka kiaslah. Demikianlah dia kata, yakni demikianlah dengan maknanya kaunuhu tanpa ada qadirun tu. Kaunuhu tu ialah sifat. Demikianlah kaun tu ialah sifat, dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang, yang tinggal lagi itu. Demikianlah, yakni demikianlah kata kaun tu ialah sifat, bukannya qadirun tu. Demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang tinggal lagi itu. Duduk alik nu, duduk alik kiri nu sambungan dia, kita duduk baca hak bawah tu. Demikianlah dikata pada 6 sifat yang tinggal lagi itu. Mana yang tinggal lagi nu? Hak lebih daripada itulah. Lepas qadiran, hak nanti kita akan belajar muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman tu. Itu hak tinggal daripada yang tinggal daripada qadiran, hak lebih daripada tu. Maka barang siapa i'tiqad, maka barang siapa yang i'tiqad bahawa qadirun dan muridun dan alimun dan hayyun dan sami'un dan basirun dan mutakallimun. Dia i'tiqad qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun ni ialah dia i'tiqad sifat. Dia i'tiqad sifat. Jawab bagi kata barang siapa yang i'tiqad begitu, adalah i'tiqad barang siapa itu salah, tak betul. Kalau dia kata alimun ni ialah sifat, hayyun ni ialah sifat, qadirun ni ialah sifat, muridun ni ialah sifat, sami'un ni ialah sifat, salah. Tanpa ada kaun di hadapan tu salah. Kalau dia i'tiqad kata hak tu ialah sifat, qadiran tu ialah sifat, aliman tu ialah sifat, hayyan tu ialah sifat, sami'an tu ialah sifat. Bukan, hak tu bukan sifat, tapi ialah kena kepada zat hak tu. Kalau i'tiqad hak tu ialah sifat, salah kata dia. Tak betul, kerana kaun tu ialah sifat. Kaun, hak ada kaun di hadapan tu, hak tu ialah sifat. Dan jika adalah jatuh, jika adalah terjadi gitu. Dan jika adalah jatuh, jika adalah terjadi, membilangkan dia kan qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun tu, dia berlaku mana? Terjadi membilangkan demikian tu, sifat itu tadi tu di dalam beberapa kitab Melayu, yakni sekalipun. Sekiranya ada berlaku dalam kitab-kitab Jawi, kitab-kitab terjemahan dalam bahasa Melayu sekalipun, salah juga maknanya. Tak betul kalau kita pegang hak tu ialah sifat. Kalau kita pegang hak tu sifat, salah. Walaupun ada terdapat dalam kitab-kitab Melayu, contohnya tanpa ada kaunuhu. Dalam kitab kita ni ada kaunuhu. Contoh kitab-kitab lain, dia hanya tulis qadirun, alimun, muridun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Dia letak di sifat maknawiyah tanpa ada kaun. Salah kata dia. Walaupun berlaku di kitab-kitab terjemahan Melayu, dalam bahasa Melayu, dia kata salah juga begitu. Kerana apa ada begitu dalam kitab Melayu? Kerana mengikut bagi setengah daripada kutubin Arabiyah,
Kerana mengikut bagi setengah daripada kitab-kitab hak Arab sekalipun, yakni salah juga. Walaupun dia ikut terjemahan tadi mengikut kitab-kitab Arab sekalipun, oleh kerana dalam kitab Arab tulis begitu, dia terjemah pun begitu juga. Salah juga terjemah begitu. Salah. Walaupun salah, kata dia, maka bahawasa yang demikian itu, demikian kata sebut qadirun, alimun, hayyun tadi tu, tanpa ada kaunuhu ni, ini disebut begitu tu tanpa ada kaun ni, tasamuh yang keji. Tasamuh maknanya sebut secara bermudah-mudah. Tapi bermudah-mudah yang keji, yang bawa kepada orang payah nak faham. Itu maksud. Tasamuh yang keji maknanya percakapan tersebut bermudah-mudah, cakap mudah-mudah. Tapi dalam ilmu usuluddin, bila cakap mudah-mudah begitu, bawa kepada orang yang mendengar, orang yang membaca, payah untuk dia faham. Takut-takutnya dia kata hayyan tu ialah sifat maknawiyah, aliman, muridan, qadiran, tu ialah sifat maknawiyah. Kalau hanya letak begitu tanpa ada kaun, ni bermudah-mudah yang keji, kata dia. Bermudah-mudah yang maknanya bawa sukar orang untuk faham sifat maknawiyah. Kerana hak tu bukan sifat maknawiyah. Hak maknawiyah kita nak bicara ni kaun tu. Kaf, waw, nun. Hak tu ialah sifat maknawiyah. Maka hendaklah, dia kata, maka hendaklah terjaga, yakni hendaklah kamu beringat bagi demikian itu. Demikian kata terjemahan, hanya ada basiran mutakalliman hayyan, tanpa ada kaun tu. Hak tu bukan sifat, hak tu kena kepada zat. Hak tu kena pada zat. Sifat maknawiyah tu ialah kaun. Kaun tu ialah sifat maknawiyah. Tapi pengarang tulis begitu tu bukan dia tak reti. Dia tahu kalau dia hurai, berkebuklah dia hurai, moga dia alim, dia pandai. Cuma terjemahan tadi meletakkan tanpa ada kaun. Hak ni bermudah-mudah yang boleh bawa kepada orang suka untuk faham mana sifat maknawiyah. Itu saja. Tapi bukan pengarang tu salah. Pengarang dia reti hak sifatnya maknawiyah kaunuhu. Cuma dia bermudah-mudah pakai buang kaunuhu tu, letak hayyan terus. Kalau dia hurai, betul sebagaimana kita duk mengaji ni lah. Cuma bermudah-mudah pada penulisan. Maka kena jaga-jaga, takut kita tertukar. Mana sifat maknawiyah? Muridan sifat maknawiyah. Bukan muridan sifat maknawiyah. Bukan qadiran sifat maknawiyah, bukan sami'an sifat maknawiyah, bukan basiran sifat maknawiyah. Kaun tu, kaunu tu, kauni, kaf waw nun tu, hak tu ialah sifat maknawiyah. Tu dia nak terangkan kepada kita mana satu sifat maknawiyah. Selesai kat situ. Ada 3 kalimah tadi. Jadi dan yang 7 ini, kaunuhu ta'ala qadiran, artinya arti kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Dan mustahil keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Mustahil keadaan Allah Ta'ala tu lemah. Ini sifat yang ke-14 tambah lagi. Lepas kita belajar sifat yang ke-13, sifat kalam, masuk sifat yang ke-14, kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Mustahil lawan baginya keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Lalu tu, apa makna kaunuhu tu, makna kaun tu? Apa makna kaun? Sifat maknawiyah ni apa makna dia? Ni dia nak takrifkan kepada kita. Apa itu sifat maknawiyah? Hak dibilangkan pada sifat yang ke-14 ni, kaunuhu ta'ala qadiran. Ni makna dia. Dan bermula makna mubtada. Dan bermula makna keadaan Allah Ta'ala yang kuasa itu,
Makna kaunuhu ta'ala qadiran ni, makna sifat maknawiyah yang ialah keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, kaunuhu ta'ala qadiran, ialah makna dia berdiri kudrat. Berdiri kudrat maknanya ada sifat kudrat gitu. Berdiri kudrat, ada sifat kudrat pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Ada sifat kudrat di zat Allah Ta'ala ni. Kata makna kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa ialah ada kudrat di zat Allah Ta'ala. Kata begitu, takrifan begitu atas qaul yang pertama, atas pendapat jalanan ulama, pendapat yang pertama. Mana pendapat yang pertama? Yang kata 13 sifat wajib kita tahu atas jalan hurai satu-satu pandangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kata 13. Maka di sisi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia kata 13 sifat wajib kita kena tahu atas jalan hurai satu-satu. Kaunuhu ta'ala qadiran ni dia tak bilang dah lah. Kaunuhu ta'ala qadiran sifat maknawiyah hak 7 ni sifat Allah. Hak tu tak boleh nak nafi sifat Allah. Kalau nafi kufur nah. Kerana ijma' ulama' hak ni. Kaunuhu ni sifat Allah. Walaupun Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kata 13 wajib kita tahu atas jalan hurai satu-satu, dia tak menafikan kaunuhu ta'ala qadiran. Dia tidak menafikan sifat kaunuhu muridan ni. Tak menafikan sifat hak lagi akan datang kita belajar hingga kaunuhu mutakalliman yang ialah sifat maknawiyah. Dia tak nafi, cuma tak bilang. Biar kita faham situ dulu. Cuma tak dibilangkan sifat Allah. Maka di sisi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dah dia tak bilang kaunuhu ta'ala qadiran hingga kaunuhu ta'ala mutakalliman, dia tak bilang. Kaunuhu ta'ala qadiran ni apa dulu? Di sisi dia, di sisi takrif Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, pandangan yang pertama yang kata 13 sifat, maka dia tak bilanglah hak sifat maknawiyah 7 ni. Di dia kaunuhu ta'ala qadiran, masuk kaunuhu ta'ala qadiran dulu. Di dia makna kaunuhu ta'ala qadiran ni ialah ada sifat kudrat di zat Allah. Itulah kaunuhu ta'ala qadiran. Ada sifat kudrat tu. Faham di kita adanya sifat kudrat ada di mana? Ada di Allah Ta'ala. Itulah namanya kaun. Itulah namanya kaunuhu ta'ala qadiran. Katanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, pendapat yang pertama, yang kata 13 sifat saja wajib kita hurai satu-satu. Maka di dia kaunuhu ta'ala qadiran, maknanya ialah ada sifat kudrat. Sifat kudrat, kudrat tu sifat Allah. Sifat perkuasa, sifat bangsa ada, tu kudrat. Allah zat yang ada. Allah zat yang ada. Kudrat sifat yang bangsa ada, lain-lain. Allah ialah zat, zat yang ada. Kudrat sifat yang ada. Kudrat tu sifat perkuasa. Ada di mana sifat ni? Sifat kudrat ni. Kerana dia sifat, dia tak boleh nak duduk suku-suku, kena ada di sesuatu. Maka sifat kudrat ni yang bangsa ada di Allah. Maka keluarlah di situ sifat kaunuhu. Sifat kaun tu, yang ialah kaunuhu ta'ala qadiran. Reti di kita, faham di kita adanya sifat kudrat ni ada di Allah. Itulah kaunuhu ta'ala qadiran, kata dia. Ini di sisi pandangan yang pertama. Kaunuhu ta'ala qadiran ialah faham di kita, diri hak kita fahamnya di akal kita, ada sifat kudrat di Allah. Ada sifat kudrat di Allah. Itulah namanya kaunuhu ta'ala qadiran. Pitah dulu. Kaunuhu ta'ala muridan pula.
Maknanya kaunuhu ta'ala muridan, tengok bawah sana tu, artinya keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Apa makna kaunuhu ta'ala muridan? Di sisi pandangan yang pertama, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitulah berdiri iradat. Kena tukar begitu. Berdiri iradat. Hak tadi berdiri kudrat. Yakni ada kudrat pada zatnya zat Allah. Itulah kaunuhu ta'ala qadiran. Kalau kaunuhu muridan pula, pada pandangan yang pertama, apa makna kaunuhu ta'ala muridan? Berdiri iradat, adanya sifat iradat, tukar takrif dia. Adanya sifat iradat di zat Allah Ta'ala. Hak kita faham, ada sifat iradat di Allah, itulah panggil kaunuhu ta'ala muridan. Hak kita faham tu. Iradat sifat bangsa ada. Allah zat yang ada. Allah zat yang ada, sifat iradat sifat yang bangsa ada. Dah sifat yang bangsa ada, dia tu sifat tentu kena ada di zat. Maka sifat iradat ni ada di zat Allah Ta'ala. Hak kita reti adanya sifat iradat di Allah Ta'ala, itulah nama dia kaunuhu ta'ala muridan. Dia suku-suku tapi iradat sifat yang lain, sifat yang bangsa ada. Tapi hak kita reti sifat iradat ni ada di Allah Ta'ala tu, itulah nama dia kaunuhu ta'ala muridan. Iradat lain, sifat perkehendak kita belajar dah, sifat yang bangsa ada. Tapi hak kita reti, hak kita faham, hak kita faham di akal kita, sifat iradat ada di Allah. Tu nama dia kaunuhu ta'ala muridan namanya. Tu sifat kaunuhu ta'ala muridan. Yang seterusnya, kaunuhu aliman pula. Keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Apa makna keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui di sisi pandangan yang pertama dulu? Iaitulah berdiri ilmu. Berdiri sifat ilmu. Ada sifat ilmu, berdiri dengan makna ada. Ada sifat ilmu, ada di mana? Ada di zat Allah Ta'ala. Hak kita reti sifat ilmu ada di Allah, itulah panggil kaunuhu aliman. Hak kita faham adanya sifat ilmu ni ada di mana? Ada di Allah, ada di zat Allah sifat ilmu, itulah nama dia kaunuhu aliman. Zat Allah satu benda yang ada. Ilmu sifat yang bangsa ada, sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada, sifat yang bangsa ada. Ilmu ni dah dia sifat kena ada di zat, ada di Allah Ta'ala. Ilmu tu ada di Allah Ta'ala. Ada sifat ilmu di Allah. Hak kita reti ada sifat ilmu di Allah, itulah nama dia kaunuhu aliman. Atau kaunuhu aliman. Seterusnya lagi kaunuhu hayyan. Biar kita faham takrifan yang pertama ni dulu. Kaunuhu ni apa? Kaunuhu hayyan pula. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup pula. Apa makna kaunuhu hayyan? Pandangan yang pertama ni, kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang hidup ni maknanya berdiri hayat. Yakni berdiri sifat hayat. Ada sifat hayat, ada di mana? Ada di Allah. Hak kita reti sifat hayat ada di Allah, itulah panggil kaunuhu ta'ala hayy. Apa ni kaunuhu ta'ala hayyan? Itulah panggil keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Hak kita reti sifat hayat tu ada di Allah, itulah panggil kaunuhu hayyan. Begitulah kaunuhu sami'an. Apa kaunuhu sami'an? Hak kita reti adanya sifat sama' di Allah Ta'ala, itu namanya sifat kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran, hak kita reti sifat basar ada di Allah. Hak kita reti, hak kita faham adanya sifat basar di Allah, namanya kaunuhu basiran. Kaunuhu mutakalliman pula, hak kita reti adanya sifat kalam di Allah.
Hak kita faham ada sifat kalam di Allah Ta'ala. Itulah nama dia kaunuhu mutakalliman. Nah, takrifan ini takrifan yang pertama. Kaunuhu ni apa? Sifat maknawiyah, sifat kaunuhu ni apa dia makna dia? Iaitulah maknanya benda amrun iktibari dia panggil. Benda hak kita faham. Faham ada kudrat di Allah, namanya kaunuhu ta'ala qadiran. Faham sifat ilmu ada di Allah, namanya kaunuhu ta'ala aliman. Faham sifat basar ada di Allah, namanya kaunuhu ta'ala basiran. Faham sifat sama ada di Allah, namanya sifat kaunuhu ta'ala sami'an, dan seterusnya. Itu pandangan yang pertama. Ini pandangan yang pertama. Contoh di makhluk pula. Untuk pandangan yang pertama ni, contoh di makhluk. Tisu warna putih. Tisu zat bangsa makhluk. Ini nak misal makhluk dulu. Mana kaunuhu? Hak pandangan yang pertama. Misal bagi makhluk. Tisu ialah zat, jirim, hak makhluk. Tisu ni. Putih sifat. Putih ialah sifat. Sifat yang bangsa ada. Sifat yang bangsa ada, hak makhluk. Yang ialah hak kita belajar tadi, kudrat adalah sifat hak bangsa ada. Putih ni pun sifat yang bangsa ada. Zat tisu ialah zat. Putih ialah sifat yang bangsa ada, sifat ma'ani. Tisu bersifat dengan putih. Tisu ni reti kepada kita yang putih. Reti pada kita yang putih. Ada sifat putih di dia. Maka sifat putih ni, sifat ada di tisu. Hak kita reti putih ada di tisu. Inilah kaun dia panggil. Kaun al-abyad dia panggil. Kaun al-abyad maknanya keadaan tisu tu yang putih. Reti putih ada di tisu. Semata-mata kita faham putih tu ada di tisu. Itulah nama dia kaun. Itulah nama dia sifat maknawiyah hak di sisi pandangan yang pertama. Itu di sisi pandangan yang pertama. Habis kat situ. Ini pandangan yang kedua pula. Dan sesuatu kelakuan. Ini makna yang kedua. Takdir kalamnya beginilah. Dan makna keadaannya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Ialah sesuatu. Ini makna kaunuhu ta'ala qadiran. Makna yang kedua pula. Makna yang pertama tamat dah. Habis kat situ. Makna yang pertama hak di sisi qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hak bilang 13. Tu makna dia di dia. Ini hak di sisi pandangan 20 sifat ni. Dan makna keadaannya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa ni ialah sesuatu kelakuan. Ialah satu kelakuan. Sesuatu kelakuan dengan makna satu kelakuan, satu perkara, satu benda. Benda ni, kelakuan ni, perkara ni yang menengahi antara maujud, antara ada dan makdum, dan antara tidak ada. Satu kaunuhu ni ialah satu perkara, satu benda, yang mana benda ni duduk tengah-tengah. Tu maksud dia. Duduk tengah-tengah, yang menengahi, yang duduk tengah-tengah antara ada dengan tidak ada. Antara maujud dengan makdum. Makdum tidak ada, maujud ada. Maka sifat kaunuhu ialah satu sifat yang duduk tengah-tengah, kata dia. Sifat ni duduk tengah-tengah antara ada dengan tidak ada. Yang lazim ia satu perkara ni. Yang melazimi ia satu perkara ni, satu benda ni, sifat kaunuhu ni, yang melazimi ia bagi kudrat, yang memestikan dia bagi kudrat, yang lazim maknanya yang sebagai pertambatan. Tu makna yang lazim. Yang melazimi, yang mesti dengan maknanya
ialah sebagai satu pertambatan bagi kudrat. Ini kata begini ni pada kaul yang kedua, iaitulah pada pendapat hak kata 20 sifat. Kena bilang 20 sifat. Yang ialah sifat maknawiyah ni, makna di dianya ialah satu sifat yang mana sifat ni duduk tengah-tengah, kata dia. Duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Sifat ni, sifat kaunuhu ni, sifat kaun ni duduk tengah-tengah, kata dia. Duduk tengah-tengah dengan makna tengah-tengah antara ada dengan tidak ada. Nak kata sifat kaun ni tidak ada betul-betul tak boleh. Bagaimana nak ada sifat kudrat di Allah kalau tidak ada betul-betul sifat kaun ni? Kalau kata ada betul-betul sifat kaun ni, kalau kata ada betul-betul pula, dia jadi bertindan. Dia jadi bertindan, jadi menyelangi antara kudrat dengan zat Allah. Kerana sifat kaun ni tengah-tengah. Tak naik kepada tangga ada, tak turun pada tahap tidak ada. Nak kata tidak ada sifat ni, bagaimana sifat kudrat boleh ada di Allah? Nak kata ada betul-betul, akan jadi bersilang, akan jadi bertindan, akan jadi bertindih. Kudrat zat Allah bertindan satu lagi kalau kata ada betul-betul. Kalau kata tak ada pula, bagaimana kudrat, sifat kudrat ni ada di Allah Ta'ala? Bagaimana nak ada sifat kudrat di Allah Ta'ala kalau kita kata tidak ada betul-betul? Maka dikatakan sifat ni tengah-tengah. Dikatakan sifat ni sifat yang menengahi antara maujud dengan makdum. Duduk tengah-tengah antara ada dengan tidak ada. Kalau kata tidak ada, bagaimana sifat kudrat nak ada di Allah, kata dia. Kalau nak kata ada betul-betul sifat kau ni, bermakna menjadi bertindan, jadi bertindih. Zat Allah kudrat ada tengah-tengah tu jadi bertindih pula. Ada, maka dia katanya sifat kaun ni duduk tengah-tengah yang menengahi antara ada dan tidak ada. Tapi dia ni yang melazimkan sebagai satu pertambatan ada kudrat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kita faham hak ni mudah-mudah kita bercakap dengan jalan tasamuh, dengan jalan mudah-mudah cakap lah. Walaupun tak sesuai sebenarnya, tapi untuk kita mudah faham, untuk kita mudah nak mengerti sikit. Walaupun benda ni jangan kita bayangkan begitu, cuma nak mendekatkan kefahaman. Seolah-olah seperti pelekat, seolah-olah seperti maknanya gam, tapi bukan gam, bukan pelekat. Jangan faham gitu. Nak cerita saja. Maknanya seolah-olah kudrat nak ada di Allah Ta'ala sabit satu sifat lagi. Ini dia panggil kaunuhu, yang menengahi antara ada dan tidak ada. Dia ni sebagai satu pertambatan, sebagai satu pertambatan antara kudrat nak ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hak lain pula, satu pertambatan nak ada sifat iradat di Allah Ta'ala, namanya kaunuhu ta'ala muridan. Satu pertambatan nak adanya sifat sama di Allah Ta'ala, namanya kaunuhu sami'an. Sebagai satu pertambatan nak adanya sifat kalam di Allah Ta'ala, namanya kaunuhu ta'ala mutakalliman. Nak adanya sifat basar di Allah Ta'ala, ada satu sifat lagi, namanya kaunuhu ta'ala basiran. Begitulah, kiahlah. Sebagai satu pertambatan, namanya kaun. Kaunuhu ta'ala qadiran kah, kaunuhu ta'ala muridan kah, kaunuhu ta'ala aliman kah, kaunuhu ta'ala hayyan kah. Walhasilnya kaun tu ialah satu pertambatan di antara sifat-sifat ma'ani tadi di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sifat ni nak kata ada betul-betul, tak juga. Nak kata tak ada betul-betul, tak juga. Duduk tengah-tengah antara ada dan tiada. Nama apa sifat ni? Sifat maknawiyah. Yang melazimi segala sifat-sifat ma'ani
di Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebagai satu pertambatan. Ini bagi kaul yang kedua. Bagi kaul hak kata 20 itu takrifannya. Kalau contoh kita makhluk ke? Contoh kita makhluk bagi takrifan yang kedua. Tisu ialah zat. Putih ialah sifat. Ini takrifan yang kedua. Mana kaunuhu? Hak takrifan yang kedua. Mana kaunuhu? Putih ialah sifat. Kaunuhunya duduk celah-celah tu. Yang menengahi antara putih dengan tisu. Yang terjadi terlekat putih di tisu tu seolah-olah ada satu pertambatan. Seolah-olah ada satu pertambatan yang terjadinya putih tu terlekat di tisu. Hak tengah-tengah tu, hak jadi pertambatan tu namanya kaunuhu. Itu dia panggil hak di makhluk. Ini pada takrifan yang kedua. Takrifan yang pertama tadi mudah. Apa kaunuhu? Ada putih di tisu, itulah kaunuhu. Itulah kaun. Ada putih di tisu. Hak kita reti ada putih di tisu. Hak kita reti ada hijau di langsir. Hak kita reti ada merah di sejadah. Hak kita reti ada biru di baju. Itulah panggil kaun. Hak kita reti tu. Hak kita reti itulah panggil kaun. Hak kita reti sifat tu ada di sesuatu. Itu dia panggil kaun. Adapun takrifan yang kedua, kaun-kaun ni ialah yang menengahi. Nak ada biru di baju, ada lagi duduk tengah-tengah tu satu sifat. Namanya sifat kaun. Iaitulah yang menengahi antara biru dengan baju. Seolah-olah jong pelekat. Seolah-olah sebagai satu pertambatan antara adanya biru tu di baju, ada celah-celah tu. Namanya sifat kaun. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Tu kira lah. Kita kira masing-masing lah. Hak mana kita mudah. Nak ikut pendapat yang pertama ke ataupun nak ikut pendapat yang kedua. Tapi kalau pendapat yang kedua, hak bilang 20 tadi. Pendapat yang pertama, hak bilang 13. Maknanya, reti di kita ada sifat kudrat di Allah, itulah kaunuhu ta'ala qadiran. Hak kita reti ada sifat iradat di Allah, itulah namanya sifat kaunuhu ta'ala muridan. Hak kita reti di fikiran kita adanya sifat samuk di Allah, itulah namanya kaunuhu sami'an. Mudah saja. Itu pandangan yang pertama, sangat-sangat mudah. Pandangan yang kedua tadi begitu. Ada satu sifat lagi, duduk celah-celah. Seolah-olahnya sebagai satu pertambatan antara maknanya sifat, segala sifat-sifat ma'ani di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis, itulah takrifannya. Dan demikianlah kata dia, dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Kamu kias sendirilah kata dia. Aku dah bagi dah takrifan yang pertama, maka kamu kias sendirilah kata dia bagi sifat-sifat yang lain. Tapi kita bagi tahu dah tadi secara maknanya kias-kias tadi tu antara sifat-sifat yang lain. Tu kita baca ni. Dan kaunuhu muridan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Dan mustahil keadaan ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala. Itu lawan bagi sifat kaunuhu muridan. Dan kaunuhu aliman. Yang keberapa belah dah? 14, 15, 16. Yang ke-16, dan kaunuhu aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Dan mustahil lawannya keadaan Allah Ta'ala yang jahil. Itu yang ke-16. Yang ke-17, dan kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Lawannya, dan mustahil keadaan Allah Ta'ala yang mati. Itu 18. 17, 18. Dan kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Lawannya, dan mustahil keadaan Allah Ta'ala yang tuli. Makna dia kias diri dah lah. Kias diri dah tadi. Dan kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Dan mustahil keadaan Allah Ta'ala yang buta.
Dan kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Dan mustahil keadaan Allah Ta'ala yang bisu. Habis itu 20 sifat. Maka makna dia kiaslah sendiri sebagaimana takrifan hak dia bagi ke atas ni. Cuma tukar sifat saja. Kalau aliman sifat iradah, kalau sami'an sifat basar, sifat sama. Kalau basiran sifat basar. Kalau mutakalliman sifat kalam, hanya tukar sifat saja. Dia takrif dah tadi di kaunuhu ta'ala qadiran. Habis kat situ. Dan dalil segala sifat ini atas qaul yang mensabit akan sifat maknawiyah ni. Dan dalil bermula dalil segala sifat ini, sifat hak 7 ni, kaunuhu ta'ala qadiran hingga kaunuhu mutakalliman ni, dalil dianya diketahui akan dalil daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu. Dalil dia serupalah sebagaimana kita belajar sifat kudrat, sebagaimana kita belajar sifat iradah, sebagaimana kita belajar sifat sama' basar kalam. Dalilnya sebagaimana sifat ma'ani yang telah lalulah, kata dia. Dan segala sifat ini, sifat yang 7 ini dinamakan, yakni pada istilahnya ilmu usuluddin dinamakan sifat maknawiyah. Nama dia sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah? Nisbah kepada ma'ani, yakni dibangsakan kepada sifat ma'ani. Kerana apa dipanggil sifat maknawiyah, dibangsa kepada sifat ma'ani? Kerana bahawasanya segala sifat ini, sifat yang 7 ni maknawiyah ni, melazimkan sifat ma'ani. Hak memberi reti kepada kita adanya sifat ma'ani di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu nama dia sifat maknawiyah. Ma'ani maknawiyah, yang melazimkan sifat ma'ani tu ada di Allah Ta'ala. Ada sifat ma'ani ni di Allah Ta'ala yang memestikan, yang melazimkan hak kita reti. Itulah nama dia sifat maknawiyah. Habis tanbihun wallahu alam wa ilmuhu wa atam. Itu takrifan, dua takrifan berkaitan dengan sifat maknawiyah tadi. Apa makna dia? Keluar dua pendapat khilafnya. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.